syukur, Allah ulang-ulang dan ulang-ulang kalimah syukur itu sebanyak 77 kali. Maknanya Allah Ta'ala memang nakkan hamba-hambanya kita semua jadi hamba yang tahu bersyukur. Sebab Allah Ta'ala sendiri sebut dalam Quran bahawa antara perangai hambanya ialah wa qalilun min ibadiyash syakur, sangat sikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sangat sikit di kalangan hamba-Ku yang bersyukur. Sikit sangat. Dalam jutaan umat manusia atas dunia ini, yang syukur sikit sangat, entah berapa persen dah. Maka sebab itu orang yang bersyukur itu adalah golongan yang dicintai Allah. Sebab itu orang yang ada sifat syukur, dia sangat berkait tentang soal iman. Orang kan biasa kadang dia bercakap tentang soal iman. Ada orang dia menilai iman berdasarkan luaran. Oh, saya nampak dia tu nampak beriman lah Ustaz. Pasal saya nampak dia punya jubah berlerek sampai ke tanah, dia sapu habis dia dah kering. Itu bukan iman. Itu tak reti muka baju. Atau orang kata saya nampak dia beriman lah Ustaz. Pasal tengok dahi dia tinted, dahi bertanda hitam sungguh, sujud kuat. Benda-benda macam tu benda boleh adjust, benda boleh edit. Tuan hitam nak hitam dahi tu, hentuklah dinding tu kuat-kuat. Bukan itu semata-mata lambang iman. Oh, saya nampak dia tu beriman betul lah. Pasal tengok dia punya sahabat besar semua, 3 ekor, cabang sini, keluar sini. Itu pun sama, benda boleh adjust. Nah, serempat. Tetapi yang benar-benar lambang keimanan seseorang itu adalah memiliki sifat syukur. Sebab itu para ulama menyebutkan iman adalah orang yang iman, kan dia ada 70 cabang. Syu'abul iman itu ada 70. Maknanya cabang-cabang iman ada 70. Syukur adalah cabang yang ke-36. Jadi tuan-tuan ni tak payahlah mengaku diri itu beriman sangat kalau jenis tak bersyukur. Jenis tak bersyukur, dia senang lah. Nak tahu orang tu jenis tak bersyukur, mulut banyak komplain. Komplain macam kadang tangan dapat benda free, yang free pun komplain. Kadang kita pergi majlis kan dapat botol air mineral kan, dapat salah satu free. Buka je ketat, ketat. Murah ni, majlis tak ada duit ni, beli kat mana ni. Komplain, kau tak sedar diuntung, dapatlah free. Tak syukur tu, tak syukur. Ni panjang lagi, sekejap lagi ni, dah lambat banyak benda pula. Sebab itu orang yang ada sifat syukur lambang iman. Malah tuan kena percaya tau, kena ingat, syukur adalah sifat yang terbawa-bawa sampai ke dalam syurga. Kebanyakan sifat-sifat mahmudah yang lain tak ada lah, tak terbawa-bawa ke syurga. Syukur terbawa sampai ke syurga. Sebagai contoh, dalam syurga mana ada sabar? Syurga mana ada sabar tuan-tuan? Tengok bidadari comel, ambil lah. Dunia tak boleh, kena banyak sabar. Tengok jururawat comel, sabar, tak boleh, itu bini orang. Kan sabar. Tadi faham jelas itu saya ada juga kan. Dia usul-usul ni bayar sikit, kedawan banyak tubuh. Kan? Jadi dunia ni kena banyak sabar. Berceramah lambat kena sabar semua kan. Tapi dalam syurga sabar-sabar tak ada. Yang ada syukur. Syukur ada. Ini hebat. Maknanya barangkali lah orang yang rajin banyak bersyukur tu tanda-tanda ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Sebab itu kadang kita macam yang duduk depan saya ni pun saya ingat lebih berada. Orang yang mencecah usia 40, orang yang mencecah usia 40 tahun, antara doa yang amat disarankan untuk dia memperbanyakkan membaca, doa apa? Cecah usia 40 dan ke atas. Dia duduk depan sini lebih ni, lebih limit ni. Memang patut sangat kena tahu doa ni. Kalau tak tahu sangat, doa apa? Umur 40 dan ke atas kena baca. Amat kena baca. Doa apa? Allahumma barik lana bima razaqtana elok. Sampai nak meninggal lah tu dia doa dia. Dia doa yang diajarkan Allah Ta'ala itu dalam Quran. Doanya berbunyi apa?
Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya ila akhir ayat. Ini kalau baca boleh bacalah. Yaitu doanya apa? Yaitu doa apabila mencapai saja usia 40 tahun, maka doa itu berbunyi, wahai Tuhanku, ilhamkanlah daku supaya tetap bersyukur akan nikmat-nikmat-Mu yang Kau kurniakan kepadaku, kepada mak bapakku, supaya aku mengerjakan amal soleh walaupun dah meningkat usia, dah tua dah pun, tapi jadi orang tua yang soleh, jangan jadi macam Pak Makmun. Contoh, tua kayu, tua bangga, tengok perempuan seksi lagi. Ini Allah ajar. Memang bukan dalam ayat Quran lah, Pak Makmun tu tak ada ayat ni, walaupun ada surah Al-Ma'un ada. Tapi nak bagi tahunya, Allah ajar orang kalau dah usia 40 dan ke atas kena banyakkan doa bertemakan syukur. Mau tak syukurnya tuan-tuan? Allah bagi umur panjang, sempat tengok anak nikah, naik jenjang kelamin, convocation, syukur lah. Malah tuan-tuan kalau tengok gambar-gambar kenangan kawan sekolah universiti, kolej dulu kan, pun tengok seorang-seorang banyak meninggal lah. Yang ni kecil panik, yang ni kena kecil, ni darah tinggi, yang ni COVID, ni accident, yang ni jantung. Dalam gambar tu yang hidup siapa? Tak dengar? Penceramah. Yang hidup dalam gambar tu siapa? Yang tengok. Nah, dah tu siapa yang tengok? Yang hidup dia yang tengok tu. Aku seorang dengan best sebaya meninggal dah kena. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah, Engkau sempatkan lagi aku untuk jejakkan kaki ke rumah Allah ini ya Allah. Kau sempatkan lagi aku, sempat tengok anak aku, boleh anak lagi dapat cucu lagi. Syukur ya Allah. Engkau rezekikan aku sempat buat haji lagi ya Allah. Syukur. Haji, umrah berapa kali tak tahulah, yang sendiri, yang sponsor, yang anak taja lagi ya Allah. Tuan-tuan, kalau usia 40 dan ke atas tak reti nak syukur, saya ingat berhentilah daripada jadi orang. Jadi jenazah pada tuan. Dia tak reti nak syukur juga. Sebab itu orang kalau usia 40 dan ke atas, dia panggil usia kematangan. Matang jiwa, matang fikiran, boleh dijadikan rujukan. Anak generasi muda pun boleh minta pandangan. Bukan dia pun sama naik budak muda dah, dia boleh jadi rujukan dah orang dah berusia. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok kebanyakan pemimpin-pemimpin dunia usia 40 saja banyak jadi jawatan-jawatan penting negara. Siapa antaranya? Presiden Soekarno naik jadi presiden usia 44 tahun. Presiden Soeharto pun naik pegang jawatan usia 46 tahun. Bill Clinton naik jadi presiden pun 46 tahun. JF Kennedy pun sama, umur 44 tahun. Tony Blair pun sama, umur 44 tahun. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul usianya 40 tahun. Maka sebab itu yang lebih umur 40 ni tolong jangan panggil ke budak-budak sangat. Tapi tak boleh juga nak cakap. Sebab kan nanti menyalahi apa yang Tuhan dah sebut. Dalam Quran Allah Ta'ala pun ada sebut bahawa manusia ini nanti kelak sampai satu masa manusia ini dia akan kembali jadi macam budak-budak. Walaupun kita pesanlah, ya Allah, tolonglah jangan panggil macam budak-budak sangat. Tapi tak, hakikatnya manusia garis umur 40 okey lagi. Tapi dia menjengah satu usia, dia kembali macam budak-budak balik. Yang sebut saya bukan Tok Imam, bukan Mufti, bukan, Allah yang sebut. Kata Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Kata Allah, Allah jadikan kamu manusia semua mula-mula lemah, baby lemah. Makan kena suap, mandi kena mandi.
nak tidur kena dodoi semua, lul lagi punya lagu semua kan. Tapi sampai satu masa engkau akan dewasa dan kuat, semua benda buat sendiri. Nak pergi mana sendiri bawa, nak pergi semua boleh buat, nak makan masak sendiri. Tapi ingat kata Allah, min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Selepas engkau sudah dewasa dan kuat, kau akan kembali lemah macam baby. Baby. Gigi tahu pun ada, gigi pun gugur, makan pun gugur. Kan baby kan makan gugur. Atuk toki pun sama, gigi pun tak ada. Kamu dah senyum tengok. Alamatnya gigi tak ada. Ada lah sebatang buah gigi emas. Dan dia pun akan perangai macam budak-budak. Budak-budak tuan-tuan, cakap dia lepas kan? Dia kuasa dia nak kentut, dia kentut kan? Suka tu tua. Prak, sorry. Dia perut dia mana nak ada gear lah. Macam kita yang budak-budak ni, kita ada gear. Dia memang free gear lah. Dia kuasa dia nak tembak, dia letup situ. Mulut pun sama. Dia nak hantar orang, tutup ke imam, dia bagi kan? Contoh. Jadi harap orang tua-tua memang macam tu. Tapi ingat, kalau boleh jangan sampai kita jadi orang yang dah berumur atau dah meningkat usia tapi tak reti-reti nak bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu salah satu daripada sifat manusia yang beriman, iaitulah bersifat syukur. Tapi itulah, kadang kita cakap itu mudah, nak diamalkan tu pula kadang-kadang mencabar. Kata para ulama, orang atau manusia yang ada sifat syukur, kebiasaannya ada 4 tanda. 4 tanda kalau seseorang itu memang jenis, kalau setengah ulama dia sebut ahli syukur. Walaupun kebanyakan duduk depan saya ni ahli grup WhatsApp, saya tahu. Tapi malam ni kita sebut 4 tanda ahli syukur. Saya ingat kalau 4 tanda ni tak ada pada kita, saya ingat kena taubat nasuha sikit lah. Kena banyak taubat, kena taubat banyak sikit lah. Masa hidup macam bagus dah, dengan pakai kopiah, rajin main semayang, Quran khatam berkali-kali, solat sunat pun banyak. Tapi tak ada dalam senarai 4. Oh, ini kena banyak taubat nasuha sikit lah. Termasuk saya yang cakap. Yang cakap macamlah bagus sangat kan. Yang pertama, tanda ahli syukur yang pertama. Yang pertama sekali, tanda ahli syukur ialah dia suka sangat berterima kasih dan membalas budi. Ingat tu, orang jenis ahli syukur, dia suka sangatlah berterima kasih dan membalas budi. Membalas budi. Sebab itu saya ingat kita dalam masyarakat sekarang ni kena bawa balik perangai-perangai orang tua-tua kita dulu. Jenis suka sangat berterima kasih, sama ada terima kasih dengan ucapan di mulut ataupun dengan memberikan apa-apa sebagai tanda terima kasih. Orang tua-tua dulu memang kuat sungguh adat dia tu. Ada ubi, adalah batas, ada padi buahnya lebat, budimu tuan tidak terbalas, menjadi kenangan sepanjang hayat. Oh, punya berterima kasih, siap bantu orang Melaka tu. Sebab itu saya ingat budaya berterima kasih dan membalas budi kena ada. Macam sekarang saya tengok ada orang kadang berat sungguh nak cakap terima kasih. Kita pergi kedai makan, restoran, duduk, baru duduk, tiba budak kedai itu datang tolong lapkan meja. Mesti pujian, tempian. Jadi dia tolong lapkan meja, lapkan meja. Yang lap tu pula budak perempuan. Kita yang Pak Haji ni tak kisah perempuan ke, jantan ke, memang kita pun jenis suka terima kasih. Dia lap, kita pun terima kasih. Kan bagus perangai tu. Tapi ada orang sebelah tak payah terima kasih. Dan memang kerja dia. Kan ada orang cakap dia tu tak payah nak terima kasih, memang kerja dia. Lambat tu panggil. Atau kadang yang sebelah tu jealous pun. Kita masak sampai terbalik belakang di rumah, terima kasih budak. Budak dia datang lap sekali, sibuk terima kasih. Contoh dengan kata orang batu 16 tak buat macam tu. Tuan-tuan, itu kan mengucap terima kasih, itu kan akhlak namanya, ucaplah terima kasih.
Tuan-tuan buat urusan di kaunter-kaunter, pejabat-pejabat, selesai siap, terima kasih. Walaupun ada orang tak puas hati, tak payah terima kasih. Tunggu giliran beratur sampai nombor 120, terima kasih. Sampai petang tunggu lah. Jatuh tunggu. Dah. Terima kasih. Terima kasih bukan ada. Sebab yang mengajar kita supaya berterima kasih ini bukan saya, Nabi Muhammad SAW. Nabi ajar pada kita satu perangai, wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu. Nabi ajar, kalau ada orang datang buat baik kepada engkau, balaslah kebaikannya. Balas balik kebaikannya. Baik tu orang tua-tua dulu, jenis kalau petang-petang kan, goreng cempedak, goreng mi, goreng bihun, disuruhnya anak bawa pergi rumah Cik Leha, rumah dia tu. Dia bukannya ada siapa dah, laki dia baru mati, dia nak keluar tak boleh, dalam iddah lagi tu. Yang tahu dia, kita pun mungkin bawa bihun goreng panas-panas, taburlah sikit daun-daun atas tu dengan telur garing-garing atas tu letak. Pagi kan, Assalamualaikum makcik, Waalaikumsalam. Oh, mak kau pandai, Masya Allah. Aduh, tunggu jap. Makcik pun ada buat juga, berbalas-balas. Ini Nabi ajar. Saya ingat orang tua-tua dulu memang amal sungguh, sunnah. Memang amal sungguh. Nabi ajar, orang kalau buat baik, kau balas balik. Tapi ada orang kadang kita bagi bihun, dia balas, pinggan balik. Pinggan kosong. Sampai satu tahap kita kena pesan, bagi tahu ke makcik tu pinggan tu buat balik. Nampak lama sangat di rumah dia, dah tak balas balik pinggan tu, nampak buat harta nampak. Nabi ajar balas balik. Tapi minta maaf tuan-tuan ya. Nampak gaya kita nak balas kebaikan orang, kadang-kadang kita tak termampu. Kita tak mampu pasal orang tu kadang baik sangat, atau yang dia bagi tu mahal benar, mahal sungguh. Dia bagi nak balas macam mana? Tak apalah tuan-tuan, saya ambil contoh paling dekat lah. Malam ni saya berceramah, tuan-tuan tak payah pasal terror sangat. Pandai ustaz ayat Quran hadis, tak ada, semua pakai ini. What we call this animal, nanti apa dia ni? iPad, tablet, ni, gadget lah tablet ni. Ini hadiah ni, bukan saya punya, ini orang hadiah. Bukan saya punya, orang bagi. Cek ada 1,000 kat 2,000 kat ni. Sebab masa tu saya tengah ceramah online. Saya ada satu sebelum ni, tengah-tengah ceramah tiba dia hang. Faham hang? Bengong. Dia bengong. Dia macam orang pula, dia bengong. Lama sangat dia bengong. Jadi kita pun jadi ada yang komen dekat Facebook, kenapa Ustaz any problem? Ada masalah ke any problem? Saya kata saya tak pasti lah pasal apa tak hidup tadinya. Pasal bateri baru charge tadi. Tak apalah, saya cakap je tak pakai ni. Orang-orang macam mana. Habis saya ceramah, ada orang PM tepi kan. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz minta alamat boleh? Saya pula kata, minta alamat buat apa? Pasal sebelum ni ada orang minta alamat, dia hantar biskut samprik 3 balak. Makan PSNS. Saya kata, nak buat apa? Dia kata, adalah nak bagi sesuatu. Sesuatu. Tak apalah, saya pun bagi. Tak lama lepas tu, dalam 3 hari kot, sampai barang. Saya pun buka-buka ni ya. Lepas tu dia pun ni mesej. Dia kata, Ustaz, selamat berceramah, berkuliah menggunakan barang yang saya bagi itu. Saya hadiah untuk Ustaz. Semoga saya pun dapat pahala juga. Oh, saya dengki betul lah dengan Mamat tu. Nama dia Alif Azmi, nama dia. Dia tak bagi sebut nama dia, nampak. Saya tak perhati dengan dia. Sebab selagi saya berceramah di TV ke di mana-mana ke, saya berkhutbah pakai ini, dia duduk relax di rumah, dapat pahala. Aku dengan tadinya banjir dengan jam jalan, maka orang dah mengamuk lalu tunggu, dia relax di rumah boleh dapat pahala. Tak perhati, Mamat ni tak perhati. Aku bilang tu lah, kau tunggu dia akhirat nanti. Macam mana kita nak balas? Orang ni bagi ribu ni. Macam mana buat? Orang bagi satu barang yang tuan-tuan pun tak terbalas. Don't worry, be happy. Itu tadi hadis, baca belum habis. Nabi sebut lagi, fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu.
hatta tarau annakum qad kafatumuhu. Kalau ente berasa tak mampu nak membalas baiknya orang tu punya sumbangan pemberian, cukuplah dengan mendoakan kesejahteraannya. Doakan dia. Ini dah tak terima kasih, doa pun tak. Memang mimpilah kawan tu nak bagi lagi. Berdoa sikit, doakan dia. Ya Allah, aku tak mampu nak balas kebaikan dia, aku doakan dia sihat, umur panjang, dijauhkan dari sebarang mudarat. Amin ya Allah. Itu macam guru-guru kan, jasa-jasa para guru, asatizah, ustaz-ustazah, tak mampu balas ilmu-ilmu yang dia sampaikan. Tak mampu nak balas. Apa pun tuan-tuan bagi sekalipun takkan terbalas. Takkan terbalas. Sebab ilmu tu dipakai sampai bila-bila. Cukuplah mendoakan guru-guru tu sudah. Atau nampak dia makan kat restoran, pergi cashier, itu saya pun kadang rasa alhamdulillah syukur. Kadang tengah makan di restoran, nak bayar je, budak tu cakap, ustaz ada orang bayar tak? Saya pun alhamdulillah. Tapi kebanyakan yang bayarkan bila saya makan roti kosong dengan ais kuat. Ramai belanja. Kalau ikan siangkap, saya ingat tak ada siapa. Tapi demam yang belanja tu pun. Dia kata aku pun makan roti telur, tak kambing, tak boleh. Tak faham tak apa, macam itulah Nabi tahu. Jadi Nabi ajar. Tapi lagi satu saya nak share. Nabi juga ajar, ustaz, saya rasa kalau setakat saya nak balas saya tak mampu. Kalau ucap terima kasih saja sepun macam terima kasih dia macam sikit sangat. Atau saya doakan dia pun saya rasa macam doa pun rasa macam tak mampu nak sampai sangat lagi ustaz. Apa lagi amalan boleh saya nak tunjukkan bahawa saya sangat berterima kasih dengan apa yang dia buat itu ustaz. Apa kita boleh buat? Nabi sebut lagi hadis. Tengok dengar baik. Nabi kata, "Wa man lam yastati' falyazkurhu." Kalau kau sampai satu tahap kau tak mampu balas kebaikannya, sebut-sebutlah kebaikan dia di depan orang lain. Sebut-sebutlah sikit. Saya pada malam ini ucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Hanafi kita yang sudi sediakan saya homestay. Sangat selesa, sedap, aircon pun sejuk. Saya doakan Tuan Haji Hanafi dipanjangkan umur, diberikan rezeki yang banyaklah kepada dia. Amin ya rabbal alamin. Ini contoh. Dia cari pula mana Haji Hanafi. Tak ada contoh. Tak ada saya balik ke malam ni. Mana ada homestay. Tak ada. Tapi sebut depan orang. Ini Nabi ajar, falyazkurhu. Engkau sebut-sebutlah depan orang. Saya ucapkan terima kasih. Kalau bukan kerana sumbangan daripada Haji Ramlah dan sekeluarganya, saya pun tak mampu nak sambung belajar ke Mesir. Saya dapat sikit-sikit ilmu ni pun berkat sumbangan daripada Haji Ramlah dan anak-anaknya. Terima kasih saya ucapkan. Oh, jadi orang itu bukan riak. Kecuali kalau hajah tu sendiri yang sebut, itu tak boleh. Ustaz tu pandai ceramah, aku yang sponsor. Yang tu tak boleh. Kau nak sombong, kau nak mungkit, tetapi menyebut-nyebut kebaikan orang yang kita dapat di hadapan orang, itu adalah amat-amat digalakkan. Malah bukan setakat digalakkan, kata Nabi, fa innama zakarahu faqad syakarahu. Siapa yang menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan orang, itu tanda dia bersyukur. Simple. Agama ni senang. Buat yang baik-baik itu semua tu ajaran agama lah tu. Buat je. Buat je. Cuma saya nak berpesanlah dalam kesempatan yang ada ini, kita pula di pihak yang mendapat nikmat, selain daripada kita diajar bersyukur, satu benda saya rasa kalau saya tak sebut, saya rasa galak agak janggal kalau tak sebut. Apa dia? Tolong jangan sesekali tamak dengan pemberian. Orang dah bagi, terima kasih. Mulut jangan banyak bunyi. Bunyi macam kasar tuan-tuan, macam nak ajak gaduh. Tapi tak, itulah bahasa senang faham.
Sebab kita pun masa dengan ringkas-ringkas ada hujung nanti. Mari dah dapat. Orang kalau bagi apa-apa pemberian kepada kita, jangan tamak. Ambil dengan penuh syukur dan penuh rasa cukup. Syukur sama cukup. Tak faham kan? Macam ni. Banyak kamera ni. Jadi contoh ni kena bersesuaian kan? Kamera. Kan? Ya, kami ustaz-ustaz ni ramai orang suka potong ceramah kan. Bila dia potong-potong tu, habis kita ceramah yang sejam dia tak dengar, yang dia dengar jadi 2 minit tu kami kena balik tu. Dia macam ni. Macam contoh kan. Dulu kawan-kawan saya ramai yang NGO persatuan ni kan, menyantuni bangsa banjir. Kadang pergi rumah makcik-makcik yang rumahnya tenggelam, rumahnya banjir, masuk di lumpur. Pergi rumah makcik tu, Assalamualaikum makcik, Waalaikumsalam. Makcik, macam mana makcik? Kami ni bawa ada sikit ni, ada makanan sikit. Makcik, ada apa-apa di rumah? Tak ada apa makcik, dah tak ada apa dah. Semua hanyut, semua tak ada apa dah. Oh makcik, tak ada apa pun, tak ada dah. Oh iyalah, tak apa, kami bawa ada nasi, ada lauk sikit, nasi goreng pun ada. Dan kami bawa beras lah. Beras kami ada bawa sikit tu makcik. Makcik beras, oh boleh sangat. Mana kami nak letak makcik? Letaklah kalau letak kat belakang sana tepi dapur makcik tu, letak situ. Budak tu pun angkat bawa pergi letak. Dan budak tu letak dia beras kat situ. Dia tengok persekitaran rumah makcik tu. Ini speed mat ni. Gula sampai 8 bungkus, telur 3 papan. Beras ni termasuk dengan yang dia letak 5 kampik. Ada 10 kilo, ada 5 kilo. Makcik tu seorang. Saya nak tanya tuan-tuan, makcik tu sepatutnya dia boleh ambil tak? Saya tanya dia ni. Walaupun atas dasar dia kan dalam kesusahan, apa masalah, ambil je lah. Seperti kau baik-baiknya, saya limpah benda ni berlaku lagi. Saya harap benda ini difahami oleh masyarakat kita. Nabi Muhammad SAW, riwayat daripada Sahal menyebutkan, Nabi kata, man sa'ala syai'an wa indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru min jamri jahannam. Nabi kata, siapa-siapa yang meminta sesuatu yang mana yang dia minta itu dia pun dah ada dah, dia pun dah banyak dah cukup sangat dah untuknya, sebenarnya dia sedang memperbanyakkan api neraka jahannam. Jangan berhenti. Sahabat tanya, ya Rasulullah, ma yughnihi? Ya Rasul, apa makna cukup? 2 kampik, 1 kampik, kalau beras lah. Berapa banyak yang dikatakan cukup untuk orang itu, dia dapat dan stop, dah. Pergi bagi rumah-rumah lain pula. Makcik belakang tu dengan anaknya OKU, yang ini rumah sebelah makcik ni pun sama. Dia orang susah, rumah dia hanyut tu dah. Apa pun tak ada, dengan periuk nasi pun bagi beras apa, dia periuk pun hanyut. Bagi kat dia lagi bagus kan? Sahabat tanya, ya Rasul, yang kata cukup tu setara mana? Kata baginda Nabi, ma yuwatihi aw yu'ashihi, cukup untuk dia makan di waktu petang maupun malamnya. Bukan ambil satu barang untuk sampai 2 minggu. Faham? Itu kawan-kawan saya yang banyak jaga masjid, masa PKP hari itu kan kita buat gerobok rezeki kan, kita letak beras, letak telur, tepung, milo apa kan. Ambil sekadarnya, bukan macam pergi pasar borong bersungguh ambil sekadarnya. Anak teringin sangat nak makan Maggi ke apa, tengok ada, ambil saja cukup dah lah. Esok lusa apa nak lagi, datang tengok lagi, kalau ada ambil, itu je lah. Ini
Burung tu siap tanya, plastik ada? Kalau tak semua makin kan? Tak boleh macam tu. Member saya cerita, lagi telur, dia bawa hailak, undur. Itu bukan mengambil bantuan, itu merompak namanya. Mana boleh? Lepas tu ingat, kita kalau dapat apa-apa sumbangan, jangan ambil berlebihan, jangan tamak. Ingat orang sikit. Lepas tu kadang saya tengok, bila Allah Ta'ala uji kita dengan macam-macam musibah, di situlah Allah nak memperkenalkan kepada kita siapa orang tu punya betul-betul perangai. Waktu tengah senang, tengah lapang, tak ada masalah, semua boleh berlaku baik. Tak apa, saya okey, tak ada masalah, boleh. Saya kenyang, tak apa. Cuba dengan dia masalah. Saya tu baru nampak siapa tamak, siapa jadi ingat ke orang. Atau macam semayang pun sama. Kawan-kawan saya cerita, kan bila duduk di PPS tu, Pusat Pemindahan Sementara tu kan, berapa lama tak semayang? Tak semayang. Walaupun kemudahan dah ada, tak semayang juga. Member saya seorang tanya, pakcik tak semayang ke? Tak, kopiah tak ada. Kopiah tak ada. Lalu kawan saya tu, kopiah tak ada, tak semayang. Jadi apa? Saya ingat kalau syaitan gelap, uling gelap. Pelik sangat perangai. Itu ingat. Jadi kita bila dapat sumbangan orang, berterima kasih, bersyukur dan jangan tamak. Selain daripada jangan tamak, dah satu lagu kan, satu. Nanti tak. Dia 4 je. Satu pun panjang lagu Yang kedua. Tanda ahli syukur yang kedua ialah orang yang ahli syukur ni, yang kedua sifatnya ialah dia jenis sifat tidak akan menafikan atau menyembunyikan nikmat itu sebenar-benarnya datang daripada siapa. Dia jenis tak menyembunyikan nikmat itu atau tidak menafikan nikmat itu dari siapa. Ada orang kan kalau dapat nikmat apa-apa dia diam, dia tak sebut. Dan nanti kalau dia sebutkan, oh hadiah, ingatkan beli sendiri. Dia kan nampak macam lekek, nampak macam pemain sikit. Dia tak mau sebut, dia diam. Jangan. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala ada menyebut dalam satu surah, yang mana surah ni sangat istimewa. Ada satu ayat Allah ulang-ulang dan ulang-ulang sebanyak 31 kali. Apakah surah tersebut? Surah apa? Ar-Rahman. Apakah ayatnya? Diulang 31 kali, ayat sama. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukaziban. Kan ayat kan kalau kita baca surah tu, kalau kita baca kan ayat tu ulang. Dulu di Tanah Harap dulu ada seorang budak tu, dia baca surah Ar-Rahman. Dia baca surah Ar-Rahman. Dah sampai ayat tu kan dia baca lah. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukaziban. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukaziban. Fabi'ai ala'i rabbikuma tukaziban. Ulang. Bukan dia nak ulang, memang ayat tu memang ulang pun. Ayah dia datang tampar dia. Tampar. Ayah dia pesan, engkau ayat Quran kau jangan main-main. Jangan nak ulang-ulang. Kau kalau kau tak ingat, kau baca je ayat seterusnya. Kau jangan main-main ayat Quran. Dan tu rasa sebenarnya yang sepatut kena tampar siapa? Itulah cerita. Arab pun bukan semua menghafal Quran. Kita kan nampak Arab ni macam syekh sangat dah. Dia pun sama lampu masuk air juga. Dia pun setengahnya bukan semuanya syekh. Ayat tersebut maksudnya apa? Nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau nak dustakan? Atau nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau nak sembunyikan? Apa makna sembunyikan? Tak bagi tahu orang. Macam contoh, kita kebiasaan orang puji kita. Oh, pagi badan sehat, nampak pergi masjid jalan kaki. Makan pun nampak tak ada pantangnya, membujur lalu melintang sapu. Pukul 10 malam pun telan dia tarik lagi. Apa dia cakap? Oh, kita banyak jogging banyak. 71 umur, 71 tahun.
jogging banyak. Ustaz-ustaz tengok bucin, jalan ke bengkok banyak tinggal banyak. Ni, nampak ni. Cakap macam tu tanda tak lama. Apa salah cakap Alhamdulillah? Itu maksud saya. Kenapa kau tak sebut Alhamdulillah dulu? Ketika orang memuji akan nikmat kesihatan, nikmat kekuatan, dikala orang yang semayang pun duduk semayang atas kerusi semua, engkau boleh berdiri semayang macam orang muda-muda. Kalau setakat terawih 20, witir 3, tak ada hal punya. Malam nanti qiyamul pun dia boleh follow. Syukur. Haji, badan sihat apa? Apa rahsia? Alhamdulillah, Allah bagi sihat. Lepas tu cakap lah, pakai majun ke, pergi jogging ke, zumba ke apa. Itu maksudnya menyembunyikan nikmat tu dari siapa? Allah yang bagi. Saya nak tanya, ada tak orang yang jogging tapi mandi? Ramai. Bukan sebab jogging semata-mata. Kadang-kadang dapat anak comel-comel kan, kita pergi majlis apa, akikah kan, kita pun tengok, oh comel, Masya Allah, comel, comelnya anak. Mak dia pun kata, itu bukan mak, harap bapa macam rumah, muka tak bersiap. Itu sama tu. Patutnya Alhamdulillah, yang penting sihat budak ni. Itu patutnya. Tapi kadang orang jenis tak ingat Tuhan, memang macam tu. Anak keputusan cemerlang pemeriksaan, dapat keputusan bagus. Orang puji, ajar pandai sungguh anak tu. Apa rahsia ajar anak pandai sangat? Aku kau tahu, aku kalau budak tu satu hari 100 soalan matematik kau dia tak kuat, kau jangan tidur, kau mesti kuat. Kepala ikan jangan makan. Kismis bukan 7 biji, 7 botol lah aku bagi dia makan. Sampai cirit terus kismis. Kurma, Yusuf tayu, apa Yusuf semua bagi kat dia. Bagi kawan betul. Aku ajar betul-betul. Lewat tidur malam, esok pun pagi. Sikit pun kau tak sebut Alhamdulillah. Tuan, tahniahlah, perniagaan makin maju, banyak cawangan buka. Sekarang musim banyak buat musim kopi banyak sekali. Barista brew tak brew, siano. Daerah kita sekarang ni pun berbelit dah sebut lah. Orang kampung, tapi nak sebut bahasa orang putih. Sangkaan, saya nak kopi yang tengah tutup ni, kopi apa? Kalau tengah tutup. Apa rahsia ni? Perniagaan makin maju ni. Kata nak buka lagi cawangan ke-16 katanya. Kita ada strategi marketing. Kita ada susun tim kita selalu buat live TikTok, tekan kuning, tukar. Jangan lupa, kita buat ni. Kau okey, apa siapa tak cakap Alhamdulillah? Allah yang bagi kau punya bisnes ni berjaya. Ramai orang macam tu, tuan-tuan. Dan minta maaf, kalau perangai itu tak diubah-ubah juga, sama macam Korun. Saya kata kalau saya bukan kata dia memang Korun, saya kata kalau pasal apa? Korun ketika orang tanya kepada dia, qala innama utitu ala ilmin indi. Korun, tuan-tuan, siapa tak kenal Korun? Manusia yang memiliki kekayaan yang begitu mewah. Orang tanya dia, Cik Korun, apa rahsia ni? Kaya, harta banyak. Apa jawab dia? Aku kaya, duit banyak, ini semua aku dapat kerana aku ni pandai. Jenis pergi sekolah. Ada disebut Alhamdulillah, haza min fadli Rabbi, ini semua kurniaan Tuhanku. Tak ada langsung, tak ada. Sebab itu saya ingat sekarang ni kita kena jadi masyarakat, mulut tu biar ringan sikit, sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penceramah lambat-lambat pun akhirnya sampai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun Alhamdulillah selamat sampai itu. Ada orang kadang tak sampai-sampai apa sudah. Macam dulu kan, saya kadang travel kalau jauh-jauh sangat naik kapal terbang. Tapi sejak musim-musim terempat hilang.
sampai airport, dah touchdown lah, dah landing, dah touchdown, sampai ambil bag, pergi surau dulu, sujud syukur. Rupanya selama ini sampai itu nikmat. Betul? Sebab tak semua orang yang naik kapal terbang itu sampai. Mungkin ada yang sampai ajal. Itu je lah. Sebab itu ingat, kita ni hidup kalau banyak bersyukur, kita manusia paling bahagia. Kita senyum panjang. Ni ada orang kadang dengan ceramah, muka berkebut tu. Bila nak habis, lama, 10 orang. Bukan tak syukur, memang dia letih pun. Letih nak layan Ustaz. Yang kedua. Yang ketiga, tanda-tanda ahli syukur yang ketiga apa dia? Tanda ahli syukur yang ketiga ialah dia suka sangat untuk bersedekah. Jenis apa pun yang dia dapat selama ini, dia tak pulun makan seorang, kecuali dia akan berkongsi nikmatnya dengan orang-orang lain, ataupun berkongsi nikmat yang dia dapat itu dengan siapa? Dengan orang-orang yang memerlukan, dalam bentuk sedekah, wakaf, infak, atau yang wajibnya zakat. Itu tanda ahli syukur. Jenis tak dapat dia pekung dia seorang, dah dia kongsi sama-sama. Sebab itu saya pun doalah semua yang duduk dalam masjid malam ini, Masjid Batu 16 Rawang ini, saya doakan moga-moga tuan-tuan ini jadi dalam kalangan manusia yang pemurah, orang yang baik hati, orang yang jenis kalau nampak orang dalam kesusahan atau nampak orang dalam keadaan memerlukan, yang memerlukan itu pula pihak masjid, pusat tahfiz, anak yatim, ibu tunggal. Tuan-tuanlah yang akan tolong. Betul tak? Tak orang tu. Dia tolong ibu tunggal, besar pahala tu. Sajalah nak share. Masa ada orang kadang ni, iyalah tu Ustaz. Apa iyalah? Nabi sebut dalam satu hadis, as-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah. Nabi sebut orang-orang yang suka membantu orang miskin dan perempuan-perempuan yang ketiadaan suami, itu ganjaran disebabkan dia rajin tolong, pahala dia tolong itu sama macam dia berjuang, berjihad fi sabilillah. Allahu akbar. Boleh tak? Tak jalan. Tak nampak jalan. Anggur pun tak bagi nak buat anda. Tak sungguh tuan-tuan. Nak suruh kita ni semua pekat pergi berjuang, nak suruh pergi lawan musuh-musuh memang dah lah pasal dengan kejiman yang pakai ubat cair darahnya, appointment doktor berlumpur. Jadi saya ingat nak dapat pahala jihad ni payah. Salah satunya tolong orang miskin, tolong ibu tunggal. Tapi saya ingat Batu 16 ni banyak apa ibu tunggal kan? Ramai dah sini ibu tunggal? Ramai kan? Ada senarai? Ada kot. Tolong kan? Macam itu kan, saya ceramah di satu tempat. Pengajar tu kata, Ustaz, nanti Ustaz masuk dewan, Ustaz jangan terkejut. Kenapa? Dalam dewan ni semua bunga. Bunga semua tak? Saya ingat yang gumbang kita tu ada pun Ustaz, ada semua bunga. Oh ya ke? Uish, kena smart-smart sikit bunga. Masuk dewan tu sungguh bunga. Bunga paling muda umur 65 ke 60 macam tu lah. Ustaz, biasa tengok dalam TV gitu. Saya pun tengok dah ramai sangat perempuan ni, rasa nak tanya, ibu-ibu ni tak bawa suami ke? Tahu dia jawab apa? Mati dah Ustaz. Oh, mati dah. Aku silap tanya ke? Mati dah. Ramai yang tunggal sekarang. Jadi tuan-tuan boleh bincang lah pun kan? Dia kata boleh, tapi ibu tunggal bawah umur 30 lah Ustaz. Kalau ambil umur 65 tu moyang namanya itu bukan bunga, tu pasu Ustaz. Awak dah lambat tu cari pasal. Dah nak beritahunya bersedekah, bersedekah.
Bersedekah. Sedekah ni bagus kan? Dia banyak pahala kalau dapat kita buat lah. Tuan-tuan tahu tak? Kita kan kelak nanti bila kita meninggal dunia, kita ni semua kan, semua ni yang duduk depan saya ni semua namanya bakal jenazah. Yang duduk depan saya lah. Bakal apa? Bakal jenazah. Saya ingat tuan-tuan yang duduk depan saya ni, kalau bakal yang berhormat belum tentu. Bakal menteri jauh lagi. Tapi kalau bakal jenazah itu pasti. Jadi malam ni eloklah saya sebut, wahai bakal jenazah sekalian. Wahai bakal jenazah sekalian. Kalau bila kita dimasukkan ke dalam liang lahat, duduk dalam kubur seorang-seorang. Bila duduk saja dalam kubur, apa kata Nabi? Wudi'a fi qabrihi innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Satu orang jenazah bila dia masuk duduk dalam kubur, dia siap boleh dengar lagi derapan tapak kaki orang di atas. Bukan setakat dia dengar tapak kaki orang di atas sana tu, malah dia dengar suara-suara tu sembang. Baru malam tadi yang duduk sebelah dia tak sangka pula semua tu tinggal. Malam tadi yang duduk dengan dia dengan ceramah lah dia gelak paling kuat, rupa tanda. Kita dah jenazah masa tu bawa dengar. Oh dengar. Harapnya dengar yang baik-baik lah. Jangan pula dengar sayup-sayup. Eloklah dia mati. Pasal dia pun kalau hidup pun macam tak ada. Kau pernah nampak dia pergi masjid? Tak pernah. Tu puasa baik mati lah. Kita yang bawa ni kau butuh aku. Orang jenazah bila dia duduk dalam kubur, memang dia boleh dengar jelas. Dia dengar tapak kaki sembang semua dia dengar. Fa in kana mu'minan kanatis shalah inda ra'sihi wa kana siyam an yaminihi wa kanatiz zakatu an shimalihi. Apa maksudnya? Jenazah orang beriman, dia duduk dalam kubur, sembahyang akan duduk di kepala dia. Sembahyang akan duduk di kepala. Puasa duduk sebelah kanan. Ibadat puasa duduk sebelah kanan. Zakat duduk sebelah kiri. Wa kana fi'lul khairati minas sadaqah wasilatu wal ma'ruf wal ihsan ila nas inda rijlaihi. Dan semua amalan-amalan soleh yang lain, hubung silaturahim, sponsor orang, sedekah, bantu orang susah, duduk dekat kaki. Sembahyang, puasa, zakat, amalan-amalan sunat, kaki. Tengah duduk, pam. Datang satu makhluk Allah. Dulu kan, siapa Tuhan kamu? Takut nangis. Kami dulu zaman sekolah lah, Isa tu. Isa nangis dari tu. Bayangkan dalam kubur. Masa tu datang makhluk itu, yang mana makhluk tu pula dia datang sebagai nak menjalankan perintah Allah. Sama ada nak soal siasat atau dia nak hempuklah jenazah tu. Kalau apa benda tak kena macam lagi. Cuma malaikat tu dia datang arah kepala. Masa dia datang arah kepala, sembahyang tahan. No. Sembahyang boleh tahan. Apa kata sembahyang? Maqibali madkhal. Tuan, ini jalan tak ada. Ini sudah penuh. Ini jalan dah penuh. Tuan tengoklah dia punya sembahyang. Sembahyang sunat duha, sembahyang qiyamul lail, sembahyang sunat witir, tarawihnya tiap-tiap tahun tak pernah tinggal. Siap dapat Lailatul Qadar lagi. Jalan je, tak boleh. Ikut jalan lain, lencongan ikut lain. Malaikat tu pula pergi sebelah kanan. Puasa pula maqibali madkhal. Tak ada jalan tuan, mana boleh. Ni puasa Arafah, puasa Ashura, puasa Isnin Khamis. Yang Ramadan telah mana ada jalan, amalan dah penuh lencongan. Malaikat pergi pula zakat. Zakat no, tak boleh. Maqibali madkhal. Pasal tengoklah zakat pendapatan, zakat emas, zakat apa, berniaga, zakat padi, semua ada. Ni banyak tau. Tak boleh. Malaikat tu pula pergi belah kaki. Kaki lagi banyak. Hubung silaturahim, bersedekah, wakaf pembinaan masjid mohon sumbangan. Tak
tak ada. Akhirnya malaikat tu berlalu begitu saja. Selamatlah jenazah itu. Siapa jenazah itu? Kita. Kalau buat. Patutlah dulu kita selalu dengar kan? Kita selalu dengar apa dia? Apa? Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Memang sungguh pembela kita. Dia pekuat bela ke, pembela ke, macam itulah. Dia semayang akan pertahankan kita, sedekah pertahankan kita, zakat pertahankan kita. Oleh itu, ayo hari Jumaat sekalian malam ini untuk mulakan semarak langkah kita memperkasa ibadah. Walaupun setengahnya kata dah Ustaz, dah ujung-ujung usia dah Ustaz, kami pun episod dah ujung-ujung dah ni. No, lagi ujung, lagi pertingkatkan amalan. Entah esok sudah tiada lagi. Siapa yang duduk dalam masjid malam ni boleh jamin pagi esok dia akan bangun dan sembahyang subuh. Dia boleh jamin dia hidup pagi esok, angkat tangan. Tak ada kan? Siapa boleh jamin? Tak ada siapa boleh jamin. Entah malam inilah isyak terakhir. Isyak atau sembahyang kita yang terakhir. Maka siapa-siapa dalam kalangan kita yang ada dosa dengan suami, minta maaf cepat. Tadi sebelum datangkan gaduh, kunci letak mana? Sama minta maaf, cium tangan. Dapat surga kan? Suami pun, tak dengar Ustaz cakap tadi, cium. Kau nak masuk surga kan? Cium tangan aku. Abang pun sama. Tengking tinggi suara terhadap isteri, semua kena minta maaf balik. Minta maaf, sayang, minta maaf. Berpelukanlah sama-sama. Mesti hujat lah. Fikir dia mati esok, mati lain pula jadi dia. Sebab orang tua-tua kan, kalau sering berpelukan, biasanya dapat anak. Biasanya. Tak tahulah. Kalau Ustaz kita kelang dah tutup dah. Tak boleh juga. Tak boleh nak kata. Siapa masih ingat kisah Siti Sarah? Siti Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan isterinya yang kita kenal dua, Siti Hajar, Siti Sarah. Siti Sarah dapat anak usia 80. Dapat anak Nabi Ishaq kan? Nabi Ishaq tu lahir masa Siti Sarah umur 80. Dalam Quran Allah cerita Siti Sarah masa dapat anak tu fasakkat wajahaha. Siti Sarah menampak-nampak pipinya sambil berkata ajuzun aqim, tua lagi mandul. Dapat anak. Kalau pergi masjid tu banyak cucu. Dia cicit tau. Bengkok jalan. Cucu aja. Anak. Ya Allah, anak. Umur 80. Jadi agak-agak jangan pernah rasa selamat. Okay? Macam-macam boleh berlaku. Ini abang-abang semua hari-harimau Malaya. Boleh kan? Sebenarnya apalah tajuk saya malam ini. Lagi tajuk sebenarnya maka harimau boleh keluar ni. Dan yang terakhir, last. Yang keempat. Tanda seseorang itu ahli syukur. Yang keempat ialah sesekali dia tidak akan pernah membanding-banding, membantah, menghina, mencela, mempertikai akan nikmat yang dia dapat. Selesai. Boleh kan? Jangan banding-banding kan? Rezeki dapat, alhamdulillah, syukur. At least kau dapat. Dia nak bagi faham syukur ni senang kan? Dalam hidup
Kalau tuan-tuan tak dapat apa yang tuan-tuan nak, syukur je dengan apa yang dapat. Semua-muanya tuan-tuan dapat. Macam contoh kan, saya sebenarnya malam ni kalau dapat kopi saya suka. Saya semangat sikit. Ni tak semangat kalau ikut. Tapi dia bagi air mineral. Okay. Adakah kerana saya tak dapat kopi maka saya tak bersyukur? Tak boleh. Kurang-kurang ada juga air dia bagi. Setengah tempat kita pergi, satu ampuk pun tak letak. Ini contoh tau, kami dari bawa kopi yang ini, tak contoh. Macam tu juga dalam hidup. Tuan-tuan teringin sangat nak satu benda, sudahnya tak dapat, janganlah hina ataupun mempertikai. Sekurang-kurangnya yang sedia dapat tu ada hikmahnya. Ada orang kadang ibu-ibu setengahnya tu, bukan semua, setengahnya kadang mempertikai. Puas dah hantar anak dia belajar tinggi, tuition, tak pandai-pandai dulu akan sudah. Yang pandai yang sulung. Sulung tu tuition pun dah, sekolah pun jarang-jarang pergi, tapi pandai. Ni budak ni. Rupa-rupanya kita dalam membanding-banding anak ni pandai, anak ni bagus, anak ni cerdik, anak ni kerja besar, anak ni kerja hebat, kerjanya seberang laut, dalam laut. Mari anak yang seorang ni duduk di kampung. Anak walau dia duduk di kampung pun ada hikmah. Orang-orang mak tu kalau teringin apa-apa sakit, apa tengah malam, anak yang duduk Lumpur boleh balik. Anak yang duduk tengah laut boleh balik. Janganlah membanding-banding. Setiap anak tu dia ada rezekinya. Takdir Tuhan ada seorang mak tu kena stroke. Kena stroke. Cakap pun orang tak faham kan? Dia cakap pun orang tak faham. Lele air. Yang jaga ni anak yang bukan seberang laut, anak yang bukan duduk dalam laut ni. Anak ni kalau lakkan air dia rumah dia. Dan sekejap-sekejap anak pun tanya, "Mak, mana makan apa, Mak?" Mak nak satu kedua, orang yang duduk sebelah tanya, "Kau faham?" "Ha? Mak nak jamu." "Ya." Mak nak satu kedua. Apa ni? Dua. Lagi mak nak usaha apa? Apa tu? Mak nak asam. Syukur. Tak, yang tanya tu adik-beradik juga, tapi jenis jarang balik. Mana faham? Yang duduk dengan mak ni lah yang faham. Faham tak? Allah Ta'ala bagi kepada setiap anak ada rezekinya, ada peranannya, ada baiknya. Wahai ibu, wahai ayah, sayang semua anak, syukur akan kurniaan Allah. Allah bagi ni yang terbaik. Walaupun pada pandangan kita nampak macam biasa-biasa, tapi di kemudian hari banyak hikmah Allah Ta'ala bagi. Macam tuan-tuan yang duduk depan saya ni, kalau ikutkan tuan-tuan yang duduk depan saya ni, isteri tuan-tuan yang ada sekarang ni memang pilihan pertama tu. Macam nak masuk isteri orang UPU kan, memang pilihan pertama tu tuan-tuan dulu. Saya ingat ada yang tak. Ustaz, kalau dulu pula saya, kalau tak saya dulu jodoh dengan ni lah dulu lah. Ya, akhirnya dapat lah ini. Dah lama hidup dengan yang ini. Ya Allah, syukurnya. Kalau aku kahwin dengan yang dulu ni, dengar-dengar sekarang ni banyak kes dah. Yalah, yang bukan. Yalah, masuk kapal, dia lempuk, tapi dia pakai lesung batu. Jangan hati selamat kepala aku. Mujur aku kahwin dengan ini. Mujur. Alhamdulillah. Agak-agak pun sama, kena
berbanding dengan yang sebelum ni handsome lagi. Yang ini bolehlah, boleh buat bincang lah. Tapi bahagia bawa pergi Tesco, larian minat kita. Kedai RM2. Kadang tu dia angkat kita letak dalam troli kot. Dia turun-turun. Sampai kat cashier juga tanya, ni makcik ni nak bayar sekali tak? Boleh juga. Dah lama nak jual kau orang, apa nak? Kau letaklah dalam balik ni sekali. Dah letak aku. Wallahualam, cukuplah dekat ni jelas sembang-sembang ceramah kita malam ni. Jadi dapat nasi dah ni. Dah hujan kan? Dia ada rezeki, kita jumpalah pada lain-lain kesempatan. Harapnya tajuk kita malam ini mencapai objektifnya, iaitu hikmah bersedekah, nikmat syukur atau nikmat bersyukur. Artinya seseorang yang ada sifat syukur, maka akan terzahirlah, terpancarlah pada diri seseorang akhlak-akhlak yang baik-baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan-amalan kami diterima oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah buat seluruh ahli qaryah Masjid Batu 16 Rawang ini, anak cucu keturunan mereka ada yang menjadi alim ulama, menjadi manusia soleh, manusia berguna, manusia yang baik budi pekertinya ya Allah. Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur dan tahu berterima kasih sesama kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal.